Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama tak main tuan-tuan. Allahu Akbar. Teringat surau ni. Saya ceramah di surau ni zaman saya bujang sampailah anak dua, alhamdulillah. Kira sebelum yalah lah di surau ni hari tu baru seorang anak. Betul lah, yang nombor 2 ni baru beranak bulan lupa. Bulan 6 kot. Baru lagi dah. Bulan 6 ke? Bulan 6 apa raya. Alhamdulillah. Baik, kita sambunglah tuan-tuan. Cerita panjang-panjang pun kita tak boleh lama-lama PKP ni. Kita sambung teruslah. Zaman lah ni kena derah, zaman ni laju. Cuma tu lah tu. Kita berjarak lagi sah bila lah kita nak rapat sah ni. Sambil lagu boleh mandi dah. Kan? Kulah tak boleh share lagi. Mandi boleh share kulah. Yang sembahyang tak boleh share. Hak tu lah berasa sedikit sedih. Kalau lah mereka tak tahulah. Siapa-siapa lah. Kita retiak tengoklah. Boleh dah kot pelan-pelan. Tapi lunah kes tinggi juga saya tengok. Saya kan sekolah saya di Tasik Junjung. Anak murid saya ramai di Mukim Kulim. Junjung tinggi. Saya tengok-tengok, lunah pun boleh tahan tinggi. Belah sini tinggi juga taman ni. Tinggi juga Tak apalah, mudah-mudahan lah. Allah pelihara kita insya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah. Kalau kita ditakdirkan, tak baik kata cik. Tak apalah, kalau ditakdirkan kita pi dengan bala ni pun tak apalah. Ramai sahabat-sahabat Nabi yang mulia ada yang pi dengan ujian bukan bala, bukan bala, wabak. Syahid kan, Abu Ubaidah Al-Jarrah, Muaz bin Jabal, semua tu pi dengan wabak. Semua tu pi dengan wabak. Abu Ubaidah Al-Jarrah meninggal dunia syahid kerana wabak. Lepas tu Muaz bin Jabal ganti dia Sa'ad, Muaz pun pi kerana wabak. Mungkin kita ada kawan-kawan kita yang meninggalkan kita kerana wabak ni, tak apalah. Mudah-mudahan Allah, itu Allah nak mengangkat kedudukan mereka lah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya masuk tu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk idza qala Ibrahim rabbil ladzi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit qala Ibrahim fa inna Allaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Surah Baqarah ayat 258. Itu permulaan untuk kita bincang dalam bab pada malam ni, iaitu perdebatan antara Ibrahim dengan Raja Babylon, Namrud bin Kan'an. Saya tahulah saya tanda di sini. Jadi kita pergi dekat dua hari itu. Tapi saya ingat ayat ni kita dah baca dah. Kita sambung saja perbincangan ini. Allah menceritakan melalui ayat ini, tidakkah kamu memerhatikan, melihat kepada perdebatan alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Ibrahim memperdebatkan tentang Tuhannya, iaitu perbahasan Nabi Ibrahim tentang ketuhanan antara Nabi Ibrahim berlawan dengan Namrud, Raja Babylon ni. Kita dah cerita tentang Namrud, cerita dah saya perasan kan, cerita pasal Namrud sebelum ni, yang iblis mai kat dia tu. Tak apalah kalau tak cerita, kalau tak ingat nanti saya ulang balik. Sambil-sambil kita duduk sambung yang ni, serta yang ni. Berdebat tentang ketuhanan dengan Namrud. Hari ni banyak orang bercakap tentang ketuhanan tuan-tuan. Tetapi kita tak bercakap tentang ketuhanan dengan bukan Islam, tetapi kita berdebat tentang ketuhanan sesama Islam. Dia jadi terkalih lah. Sehingga kan orang bukan Islam tidak mengenal langsung kepada Tuhan kita. Sebaliknya kita sesama kita berdebat tentang Tuhan kita sendiri. Menyalahkan hang aku, merendahkan hang aku, memperkecilkan hang aku. Tambah sekarang lagi dahsyat di internet sekarang tuan-tuan, lagi dahsyat. Saya sebelum ni ada orang tanya kepada saya tentang Mahdi, Imam Mahdi wujud ke tak wujud. Di internet lah, saya pun jawab lah. Saya jawab secara ilmiah lah, saya kata wujud lah. Cuma memang ada ulama yang kata tak wujud, ada. Ada, tapi sebahagian kecil lah. Kalau 100% ulama tu yang kata tak wujud tu 0.5% ya.
Tapi yang kata tak wujud tu memang ada. Mufti Qatar dulu siap karang satu buku, La Mahdi Muntazar Ba'da Rusul Muhammad Khairul Bashar. Ada buku tu. Memang ada. Lepas tu apa nama ni, Ibnu Khaldun, tokoh sirah Islam pun mengatakan tak wujud, dan beberapa orang tokoh yang lain, tapi tak ramai lah. Tak apalah saya cerita, saya jawab lagu tu. Tapi bila kita tengok respon orang tu, kita sedih. Orang mula jawab, orang mula komen tu, sebab tak takut Tuhan. Orang kata sebenarnya Mahdi tu saya buat main. Ada yang kata Mahdi tu sebenarnya bukan orang, sebenarnya Mahdi tu adalah Quran. Mahdi tu maksudnya Quran. Pakat tafsir sendiri hari ni. Tuan-tuan, zaman sekarang zaman orang berani tafsir. Lagi kita akan sampai bab tentang orang yang menafsirkan Quran dengan diri dia sendiri. Dalam cerita ni ada juga, insya-Allah. Jadi Nabi Ibrahim berdebat dengan Namrud tentang Allah. Maka disebutkan dalam ni, kerana orang itu kepada orang itu pemerintahan diberikan. Ketika Ibrahim mengatakan Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Iz qala Ibrahim Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan kepada Namrud, Tuhan aku Allah menghidupkan dan mematikan. Allah yang menghidupkan dan mematikan. Maka kata Namrud, ana uhyi wa umit, aku pun boleh. Kalau kita tengok dalam syarah tafsir, Namrud ambil dua orang. Seorang dia, dua orang lelaki daripada penjara yang dah nak dihukum mati. Seorang tu dia bunuh bagi mati buang, seorang dia bebaskan, dia ampunkan hidup. Kita tengok, aku bagi seorang hidup, seorang mati. Namrud tu pun orang percaya, tuan-tuan, kat dia. Tapi orang percaya kerana politik lah, kerana kekuasaan dia, dan dia juga bijaksana. Dia memang pandai juga orang. Kalau dia tak pandai, orang tak ikut dia. Dia pandai, cuma dia tak dapat hidayah. Itu baru fitnah macam tu. Kita yang main generasi hari ni, kita boleh kata merepek macam mana orang boleh ikut dia. Tetapi tuan-tuan, bayangkan kita akan berada pada zaman Dajjal nanti, di mana memang betul-betul dia boleh keluar daripada kubur. Hak tu jam tu. Mudah-mudahan kita tak ada lah. Mungkin kita terlepas, anak kita, cucu kita terlepas lah. Zaman lepas tu tak apalah. Takut tak kuat bergawa. Bukan kita takut kita tak kuat. Saya teringat satu ketika seorang sahabat Nabi, Allahumma salli ala Muhammad, saya lupa nama. Sahabat yang terpencil juga lah, nama tak main lagi. Sa'id bin Jubair bukan dia. So orang lain. Tapi tak apa. Dia ni, sahabat ni, dia dalam kalangan yang berusia panjang. Umur panjang ni, sahabat Nabi ada ramai yang ada beberapa orang yang umur panjang. Macam Anas bin Malik, yang berumur panjang. Tapi sahabat yang ni, bila dia umur panjang ni, maka dia ada ramai jumpa dengan tabi'in, anak-anak murid tabi'in ni. Yang tabi'in ni maksud tak sempat jumpa Nabi, tapi sempat jumpa sahabat kan. Maka para tabi'in ni kata kepada dia, wahai sahabat Nabi, wahai pakcik, macam itulah, wahai tok wan, pakcik lah, beruntunglah pakcik sempat duduk zaman Nabi. Kami ni teringin, tapi tak mampu. Dia yang keluar lagu, alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku kucup tanganmu. Kita tak mampu. Dia kata kami tak mampu. Mampu menyanyi lah. Beruntung pakcik dapat duduk zaman Nabi, dapatlah apa-apa masalah boleh rujuk kat Nabi terus, dapat manfaat, dapat syafaat, dapat semua daripada Nabi. Maka tuan-tuan, sahabat ni balas apa? Dia kata hampa tu nampak yang tu saja. Hampa tak nampak penderitaan awal tu. Kalaulah kami tak kuat, mujuk Allah pilih kami duduk dengan tim belah Nabi. Kalau kami tak kuat, sila-sila pergi duduk tim belah Abu Jahal, Abu Lahab ke mana. Hampa duk seronok, awak lah saya tak beranak zaman Nabi. Hai, jangan yakin sangat. Kok hang duduk zaman Nabi, kok hang bukan tim Nabi kot. Takut Nabi sokong belah Abu Lahab, Abu Jahal kot. Tu maksud dia macam tu. Maksud kita tak boleh overconfident dengan diri kita ni. Kan? Tu tak tahulah. Takut tuan-tuan. Tapi kalau kita akan bertemu dengan dia, kita kena lawan sekali yang ramai. Pasal Nabi kata dah kan, kalau Dajjal keluar zaman aku ada, hampa jangan lawan, kalau lawan seorang. Tapi kalau aku dah tak ada dah, hampa kena bersatu lah lawan ramai-ramai. Mau tak mau macam tu lah. Tapi minta mati dulu kot. Kadang-kadang kita teringat ustaz-ustaz kita yang dah meninggal dunia kan, yang mengajak kita, ataupun siapa-siapalah adik-beradik kita yang dah meninggal dunia kan, kita rasa macam yalah dia meninggal. Tapi selesai pilah dia dia tak gaduh fikir COVID,
Dia tak gaduh fikir hari ni sayur naik harga melambung berapa ratus persen punya harga lah ni. Dia tak gaduh pening air Citra, air Lestari, air Sinar, Pilihan Raya Melaka. Apa sebab dia tak gaduh pening kepala lah. Dia tak gaduh pening kepala sini. Kalau nak keluar pula amaran cuaca kata bulan 12 sampai bulan 3 ni cuaca duk main pelik. Dia tak gaduh susah hati semak perut dah. Selesai pidah dia dah. Kadang-kadang bila kita fikir lagu tu, dulu bila zaman dulu lah, zaman Malaysia aman dulu. Tuan-tuan minta maaf lah, saya fikir. Tuan-tuan rasa kan Malaysia ni tahun bila yang kita rasa paling seronok, rasa aman ya. Ekonomi tak teruk sangat. Masalah sosial tak apa ada. Politik pun tak tegang teruk sangat. Ada bukan tak ada, tapi sikit-sikit ni. Rasa seronok ni, dia pun tak apa bergaduh. Saya rasa, tuan-tuan try tengok balik, fikir balik. Betul tak saya kata ni? Tapi masa tu saya kecil. Saya ingat zaman tu zaman bila? Zaman kumpulan Rehan. Album mereka bawa keluar puji-pujian tu. Yang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuan-tuan cuba ingat zaman tu, anak-anak kita ni saya lah. Saya masa tu baru dah jauh apa. Tapi pergi merata, duduk meratip, mengucap tu. Sebab anak sampai kepak dan mereka pula jadi fenomena yang keluar di mulut orang tu, asyhadu an la ilaha illallah. Dan seingat saya lah, pribadi saya ni, zaman tu saya rasa seronok sungguh lah. Musim-musim tu saya tak tahu, rasa lagu, tengok berita pun tak sakit kepala. Mungkin sebab saya budak kot. Tapi tuan-tuan yang lapis atas, tuan-tuan cuba ingat balik, betul tak saya kata? Saya ingat saya zaman-zaman tu seronok ya. Dengan TV pun seronok. Forum-forum perdana ke apa ke, tak ada bergaduh-bergaduh, tak ada teruk sangat lah. No? Mungkin tak tahulah sebab kita duk meratip, mengucap sama kot. No? Macam tu fenomena tuan-tuan. Di mana-mana pun orang ulang hak tu kan. No? Pasal tak? Mengucap yang tu dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Saya teringat seronok masa zaman tu. Rehan pun main masa tu di komplek Tasik Ulu. Tasik Ulu ingat tak zaman tu? Rehan main kan, tu kalau konsert ke apa ke depa, sampai masa tu sampai tahap sukan Commonwealth pun kan. Rehan depa buat naik dia menyanyi tu. Lagu masa tu Syukur 21 ke bukan ya? Lagu tu ke lagu satu. Tapi depa naik. No? Kita sampai sekarang tuan-tuan dah jadi ustaz dah pun. Kadang-kadang lupa nama Nabi, kadang-kadang lupa kat tengah-tengah ceramah kan. Allah mak Nabi apa? Dalam hati duk ulang Adam, Idris, Nuh, Saleh, duk ulang tu. Lagu tu duk refer gitu. Kan? Bagus lagu-lagu hak dah memberi peringatan ni. Kan? Lagu nama-nama nabi, nama-nama malaikat kan. Nasyid-nasyid dululah no. Tapi saya rasa zaman tu rasa tenanglah Malaysia ni, seronok lah. Tak tahulah kot saya seorang, tapi saya rasa tu masing-masing cuba fikir peribadi sendiri. Zaman-zaman musim tu kita lagu mana hidup, saya rasa tenang lah. Serabut sungguh, minta maaf sebut dia serabut lagu mana, tahu macam-macam lah orang lah ni no. Ada hadis Ibnu Katsir nukilkan di dalam Fitan wal Malahim, hadis sahih Muslim seingat saya, dan beberapa riwayat yang lain, mengatakan menjelang akhir zaman, di hujung akhir zaman ini, orang yang hidup bila lalu dekat orang yang mati ataupun kubur, ataupun melihat orang yang mati, dia akan merasakan kalaulah aku dapat duduk tempat hang. Maknanya jadi terkalih. Jadi orang yang mati pula beruntung, orang yang hidup pula rasa rugi. Akan sampai saat itu nanti Nabi kata menjelang kiamat. Sebelumnya kita akan mengatakan kesianlah mati dah dia, no, kesian mati dah. Kita yang hidup ni berasa lega. Tapi nanti sampai satu zaman di mana orang yang mati tu kita rasa beruntunglah dia mati dulu dah. Selesai dah, tak kena fikir pening-pening bala cukai ke apa benda tak tahu dah. Kita ni nak ada apa lagi ni tuan-tuan, ni nak main virus apa pula ni, Delta ke macam-macam jenama duk dah lepas ni. No, topeng mulut, topeng macam-macam, berapa kali dos pula tak tahu. Tak tahu. Jadi kadang-kadang saya rasa macam kita nak dekat dengan hadis tu dah. Yang kata yang mati selesai pi dah urusan dia. Nah, insya-Allah lah tuan-tuan, di Malaysia orang Islam, orang Melayu ni insya-Allah lah kot. Nah, kalau kita buka mata kita pandang dengan pandangan yang lebih luas, mudah-mudahan lah orang Islam, orang Melayu ni insya-Allah lebih kurang sikit-sikit tu insya-Allah Allah ampun lepas insya-Allah. Amin. Insya-Allah. No, kalau kita buka pandangan kita lebih luas, tengok dengan orang Islam di luar negara apa semua ni, insya-Allah Islam Nusantara ni insya-Allah kadang-kadang buih sikit-sikit, mulut jahat sikit-sikit tu kadang-kadang tak ada niat melawak mengaku babi korang, insya-Allah. Dan kita doalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mati pi selesai lah, tunggulah di sana tu, bangkit pada mahsyar bahawa satu dua dah syurga. Seronok lah tuan, seronok lah, mudah-mudahan lah. Kalau kita lepas tuan-tuan panjang cerita juga kan.
Tak apalah, kita hadap juga, tawakal kepada Allah. Mudah-mudahan Allah permudahkan jurusan kita. Dunia ni sat sangat ya. Sat sangat. Dunia kita hidup ni nak banding dengan titian sirat yang kita lalu, silat-silat titian sirat tu lagi lama. Kalau amalan kita teruk, nak lalu titi tu dengan seluruh kehidupan kita ni, silat-silat titi tu lagi lama. Jadi pasal tu dunia ni kita buat lebih kurang sudah lah. Bukan lebih kurang, maksud saya kita buat alai-balai. Kerja amanah kena amanah. Maksud saya ni benda-benda, tuan-tuan faham lah maksud saya, hak dunia-dunia ni kan. Bila duit ringgit lebih kurang tu, tekas sedekah bila tu sudah ingat dah. Buat baik dengan ingat dah, lupa buang. Sembunyikan kebaikan kita. Orang ulama dulu kata apa? Sembunyikan. Orang baik, orang soleh ni, dia sembunyikan kebaikan dia macam orang jahat sembunyikan kejahatan dia. Cara dia. Orang soleh, dia sembunyikan kebaikan dia seperti mana orang jahat sembunyikan kejahatan dia. Baik. Saya sambung balik lah. Maka Nabi Ibrahim berdebat. Namrud pun buat lagu tu lah. Keluar seorang bagi hidup, seorang bagi mati. Lepas tu Nabi Ibrahim duk fikir dalam hati, budak ni tak boleh pakai lah. Nampak merapu dah, raja ni tak faham bahasa. Aku cakap bahasa lain, dia cakap bahasa lain. Dia tak faham ke dia buat tak faham? Maka Nabi Ibrahim bagi buah penamat tu. Orang utara kata paku buah kerah. Nabi Ibrahim kata apa? Fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. La ni Allah Tuhan aku mengangkat ataupun menaikkan matahari daripada timur. Sekarang hang naik daripada barat. Kalau hang betul Tuhan, tu terpaku buah kerah. Maka kata Allah, fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdi qaumaz zalimin. Fabuhital ladzi kafar ni dia jadi macam terdiam bodoh, macam itulah. Tercengang bodoh, terdiam bodoh, tercengang lagu itulah. Kena buah kerah lah senang pak. Bingung lagu tu, kena buah lagu tu tak boleh jawab. Sengak Namrud ni. Wallahu la yahdi qaumaz zalimin. Allah tak bagi hidayah kepada kaum yang zalim. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan perdebatan antara Ibrahim dengan seorang raja yang sangat sombong lagi kafir. Kenapa ayat ni Allah cerita kat kita? Nak bagi tahu setengah orang sombong ni kena najak lagu tu ya. Maaf sebut, dia ada masa dia tuan-tuan. Uslub dakwah betul. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Betul. Wa mau'izatil hasanah. Seru kepada jalan Allah dengan hikmah dan peringatan yang baik. Betul. Ada masa kita kena hikmah. Tetapi hikmah jangan difahami sebagai lembut. Hikmah bukan lembut. Hikmah ialah pada tempatnya, pada kadarnya, pada keperluannya, pada kesesuaiannya. Ada masa kita kena berlembut kepada sesuatu golongan, lembut pada dia. Ada masa kita kena pujuk sesuatu golongan, sesuatu situasi, pujuklah dia. Ada masa kita kena kerah, kita kena tegas, kita kena orang kata asertif, tegas. Masa tu kita buat. Itu hikmah. Bukan siapa nampak hang ni dakwah apa pi lembut sangatnya duk pi turut depa. Tak apalah, kita kena hikmah. Hikmah bukan begitu. Isu orang pijak kita. Baru kemarin kawan saya telefon ustaz sekolah agama di Perak. Tak sebut nama tak apalah. Dia telefon saya, dia kata ada masalah anak murid dia. Sekolah mana? Sekolah aku lah. Sekolah agama lah ni. Tanya apa? Aku pun pening nak jawab, tapi kita kena jawab elok lah. Kawan saya kawan lama baik dengan saya. Cakap aku hang lah rapat bersama dua beradik. Dia tanya, dia kata kan Nabi belah bulan. Ni baru kemarin ni. Tuan-tuan orang pertama saya cerita ni. Ni bukan cerita nak gosip tak. Cerita ni kuliah ni. Nak abang ni. Nak kata hikmah ni. Anak muridku ni. Dia tanya, dia kata Nabi belah bulan. Kan? Ada cerita kan? Ada. Awak tak ada tanda pun. Sebab saya tengok kat laman web NASA, rekahan memang ada kat bulan, tapi rekahan tu berlambak, bukan satu rekahan. Satu, saya dengar tak pernah hati dah. Yang kedua, kalaulah ada sungguh Nabi belah bulan, pasal apa Allah tak biar bulan tu terbelah saja? Untuk kita hari ni tengok. Pasal apa Allah kena tutup mana tu, cantum balik. Lah ni teruk lah kita. Saya tanya kawan saya ni, anak murid hang ni sekolah hang lah, sekolah agama hang. Kata apa? Kita 5 ke 4 ke 6 lebang saya. Bi menengah atas. Tolong kita nak hikmah macam mana? Saya tak tahu hikmah mai kat aku nak murid aku nak ajar. Apa benda ni? Tu saya kata kat kawan saya, kalau dia tu bukan Islam, dia baru nak kenal Islam, tahulah kita nak pujuk dia elok kan. Kita pedor elok, mungkin dia tak faham, mungkin hati dia masih keras. Tapi kalau hang mengaji sekolah agama belah-belah tahun, hang duk tanya lagu tu lagi macam petikai pun ada juga.
Saya kata habang dekat dia ada hadis Nabi sahih yang kisah Nabi belah bulan tu, mukjizat tu sahih tu, habang dah. Tapi dia kata tengok dekat NASA, tak ada. NASA mana? Tengok ni NASA mana? NASA mana ni? Zaman lah ni tengok kat NASA mana? Google tu ada 1000 NASA tu ada. Semua bukan mengaku NASA. Kan buka di laman web tu kan. Hak ni NASA kata lagu ni, hak ni NASA kata lagu ni, hak ni NASA kata lagu ni. Macam-macam orang kata tu kan. Dan malah zaman fitnah kan. Zaman orang tak amanah ni. Macam-macam cerita keluar. Allahu Akbar. Jadi hak nak percaya yang mana? Kalau cari betul-betul di internet, ada, memang ada laman web NASA yang kata bulan pernah terbelah dua. Ada, memang ada. Tapi yang dia kata dia jumpa tak ada terbelah dua, ada kawah saja, pun betul. Dia tak bohong saya rasa budak tu. Tak boleh percaya lah internet tu. Pasal sumber dia bukan kuat. Satu. Yang kedua, kita tak boleh letak sains dulu baru Quran dan hadis. Sains akan berubah, Quran dan hadis tak berubah. Pluto dulu planet, lama nak bagi planet dah Pluto. Pasal sains akan berubah, Quran dan hadis tak berubah. Esok kalau kita meletakkan nak percaya Quran dan hadis, kena tengok sains dulu baru percaya. Habis tu kalau esok sains tu berubah, teori tu berubah, adakah iman kita akan berubah? Tu yang kata hikmah tu, kata budak ni mai kat aku. dia tak bagilah. Tapi maksudnya saya kata kawan saya, hikmah ni maknanya bukan kena berlembut pujuk saja. Ada masa kena keras. Dalam kaunseling sekalipun kami belajar kaunseling kan. Ada masa kita pakai teori person centered, pujuk dia, biar dia cerita. Apa nama ni, psikoanalitik, biar dia berkhayal cerita. Kalau orang putih punya psikoanalitik tu siap pakai binatang tu lagi apa? Yang orang panggil apa tu? Hypnotize kan? Yang tu lagi. Betul. Tapi ada teori Gestalt, ada reality therapy yang memang keras, yang akan bila klien tu mai kat kita, duk cerita saya ni rasa hidup saya ni teruk dah lah. Kaunselor tu boleh maki dia. Teruk apa? Yang tak mau bangkit biar kerja. Kena boleh. Maksud kaunselor bukan maksud kena ni mai saya nak pujuk, tak ada. Dalam kaunseling pun ada macam tu, dalam agama pun ada begitu. Sebab tu dalam bab ada Sayyidina Umar tegah Nabi tak marah. Ada bab Khalid Al-Walid tegah Nabi marah. Kan? Jadi hikmah tu maknanya hikmah meletakkan jalan dakwah itu pada tempat dia. Jadi kita kena perbetul mindset itu. Sebelum ni kan ada beberapa orang yang turun ke medan bagus, tapi pergi jumpa dengan maknyah lah, transgender lah, apa lah, pergi ke rumah mereka apa semua, lari pergi Australia dah. Dia tak peduli apa pun. Penat ni kita pergi rumah dia. Yang tu saya rasa macam ralat sikit. Sebab saya takut nanti golongan pendakwah ni diperalatkan. Orang-orang yang macam ni yang maaf sebut, yang transgender apa semua ni, dan dia pula orang kosmetik, orang kaya-raya, dia memang nak marketing. Bila ada orang yang lembut tengkok pergi mengadak dia, pergi rumah dia, pergi bujuk dia, takut nanti jadi lagu. Tuan faham maksud saya? Lah dia tak heran pun. Kita rugi pula nampak kita tunduk dengan dia. Ada masa kita kena keras, ada masa kita kena lembut. Saya lembut ya. Cuma saya fikir bukan bila masa setiap masa lembut. Ada masa kita kena keras. Macam duduk main kuliah ni, takkan saya nak duduk kursi nak maki orang, tak tentulah. Tambah tuan-tuan semua pangkat abang, pangkat ayah, mak saya ni, saya kena berlembut. Walaupun saya di luar kalau jumpa saya merapu juga. Tapi dalam kuliah kita kena hormat majlis ilmu. Tu keluar pula isu ni, tanya dalil boleh tak boleh ni. Panjang pula, tak mau komen yang tu. Boleh dapat tanya dalil. Bertanya dalil ke tengah-tengah majlis ni saya rasa tak sopan kot. Lepas habis kuliah boleh tanya dalil kot. Yang kedua, ustaz tu sendiri kalau dia bercakap satu-satu benda yang dia rasa yang ni aku kena habang dalil, tak nanti tanya dia habang terus pun tak apa. Habang terus. Selesai lah. Marawik panjang-panjang tu dah bergaduh tak sudah kita ni. Memanglah setiap benda kena ada dalil. Tapi betul lah, nak cerita satu-satu proses hukum, istinbat hukum, kaedah hukum, panjang lah kan? Maksudnya kita sendiri boleh bijak menilai lah. Saya rasa ada masa yang ni aku kena habang dalil ni, takut orang tak faham. Habang bila yang ni aku kena terang ni, takut nampak macam pakcik ni tak apa nak percaya. Yang ni ada pakcik ni Quran sebut lagu ni kena macam ni kan. Sebut ni ustaz duk istighfar lepas mayang ni, main mana ada Nabi Abu Hurairah riwayat Nabi kata kana Rasulullah SAW idzan sarafa min salatihi istighfara salasan. Nabi lepas mayang Nabi istighfar 3 kali, memang ada. Tu dalil tu cukup lah. Dia nak panjang lagi dia punya masalah. Sebagi saya macam tu lah, tak payah bergaduh lah. Kalau kita rasa nak bagi, kalau kita rasa perlu bagi, kita bagi. Pilih. Saya tak mau terlibat dengan pertelingkahan itu. Bagi saya macam tu lah. Nak bagi. Kalau rasa nak jadi panjang, habis kuliah tarik tepi ustaz, saya nak tanya, pergi panjang sikit. Jadi tak mengganggu masa jemaah lain. Itu cerita dia. Baik.
Maka macam dalam ayat ni jugalah, Nabi Ibrahim bila mana dia dah hikmah dah awal cerita Allah hidupkan dan matikan, Namrud jawab lagu lain. Jawab lagu tak erti bahasa, jawab lagu tak faham bahasa. Maka Nabi Ibrahim kalih ayat lain terus. Lah ni Allah, Tuhan aku buat naik matahari daripada timur, hang buat naik pada barat tengok. Tak boleh. Main buah tu terus, fabu kita allazi kafar. Tutup cerita, selesai. Terus ada lenggok-lenggok lagi dah dengan orang lagu ni. Ada masa dia. Macam Israel saya rasa bukan tempat dia kita nak berbuat baik. Tak salah. Ada penjajaran baru dengan Israel lah. Bukan penjajaran baru tu Malaysia. Apa dia kata Israel kan negara Arab tu kan. Bukan Islamisasi, normalisasi Israel kan. Repek bukan tempat dia, bukan orang dia. Tak nak buat lagu tu. Kristian boleh lagi. Kristian tuan-tuan, tak milestone dia semangat nak cerita semua. Tapi cerita bila dakwah. Saya mesyuarat hari itu dengan jabat pendidikan, pasal budak-budak tak mai. Anak-anak tuan-tuan ada tak mai dak sekolah. Dia tak semangat nak mai kan, setahun cuti dia tak mai. Bila tak mai ni pengarah daripada kebangsaan turun main negeri, bising lah budak-budak tak mai sekolah. Kami pun kena mesyuarat lah. Sekolah saya alhamdulillah mai. Sekolah kami sebab sekolah kampung, rumah pun dekat-dekat mai. Tapi sekolah-sekolah pekan ni banyak tak mai. Tapi yang saya tersentuh, ada satu sekolah di belah-belah VM, saya tak mau sebut nama lah tak takut sensitif. Tapi saya rasa tak salah sekolah tu. Saya kena ulang bukan salah sekolah tu, tak salah pun, tak salah. Undang-undang tak salah. Cuma ni saya nak habaq kata realiti yang berlaku. Tu point saya. Ada satu sekolah tu, bila pegawai tanya, dia kata sekolah kami ni mai, cuma yang tak mai ni budak-budak daripada Greek. Saya dengar, budak-budak daripada Greek, hampa bukan sekolah asrama penuh. Hampa bukan sekolah ni, sekolah harian biasa. Saya pun duduk berambang dengar, kenapa budak-budak Greek? Tu cikgu tu terang. Budak-budak ni budak-budak anak-anak orang asli. Anak orang asli daripada Greek main sekolah di belah kita. Saya duduk heran lah. Lepas tu dia terang, dia kata, betul bila pegawai tanya pasal apa mereka tak main. Sebab mereka ni duduk dengan father. Saya faham dah. Duduk dengan father mana kan? Gereja lah kan? Father yang bela mereka. Tak tahu bela di gereja ke bela di mana. Jadi gereja yang bayar semua, church yang bayar yuran sekolah, baju sekolah, duit buku, yuran semua, gereja yang bayar. Jadi mereka main sekolah kat sekolah kami. Macam tu lah. Jadi tu saya kata bukan salah sekolah pun kan, tak salah pun, undang-undang tak salah kan. Cuma yang saya tersentuh tu, sampai tu mereka buat tu dakwah mereka tu, maknanya mereka turun ke hutan-hutan, mereka convertkan masuk agama mereka tak tinggal. Ada anak nak mengaji sekolah nak mai duduk dengan father ni, kira tu imam lah kan. Ada quarters, mungkin quarters tu imam. Saya ingat gereja kat BM tu kot yang besar tu. Saya ingat gereja tu lah kot. Yang tuan-tuan lalu kan nak pergi ke toko-toko tu, ada satu gereja besar. Saya rasa gereja tu kot. Jadi mai duduk di sini kan, bagi makan bagi apa, hantar pergi sekolah pula. Hantar pergi sekolah, yuran semua bayar. Jadi bila cuti PKP tu, mereka baliklah hutan kampung mereka balik. Allahu Akbar. Patutlah mereka ni, kalau kita dapat semangat lagu mereka tu, seronok tuan-tuan. Seronok dah semangat mereka. Jangan ikut agama mereka, tapi semangat mereka tu. Satu ketika di Sarawak, kawan saya orang mufti wilayah tu cerita, mereka turun pi berdakwah, bukan Sarawak, Sabah. Orang asli Islam, bakal masuk Islam. Mereka balik pi KL, tahun depan mereka main pula Kristian pula dah mereka ni. Jadi gitu. Lepas tu Islam balik, gitulah. Mereka duk tukar-tukar tu. Tapi orang Kristian bila mereka turun, mereka tak tinggal dah. Turun 10 orang, tukar menjadi Kristian, 9 orang balik, tinggal seorang. Hang kena tunggu sini. Tunggu sampai 6 bulan. Kawan ni balik, ganti orang baru pula. Sentiasa ada wakil. Tapi sebenarnya dakwah yang mereka buat tu, Nabi dah buat dulu dah. Nabi hantar Muaz bin Jabal pergi Yaman dulu, pergi dakwah dulu. Lepas tu sahabat balik, Muaz stay sana, ataupun hantar Muaz pergi duduk sana Yaman. Madinah, siapa dia pergi? Nabi hantar siapa? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair pergi Madinah, stay di Yathrib, mengajak orang Yathrib. Mus'ab bin Umair berhadapan dengan orang-orang Aus dan Khazraj masa tu, yang 2, 3, 4 orang yang tak mau ikut kan. Masa tu apa nama ni, Sa'ad bin Amr bin Jamuh. Amr bin Jamuh ni tokoh besar Yathrib lah. Dia
tak mau terima kan dia ada berhala dia sendiri. Akhirnya anak dia buang berhala dia. Tapi Mus'ab berhadapan dengan orang macam tu, berhadapan dengan ketua-ketua Aus dan Khazraj, yang akhirnya dia tu semua masuk Islam, jadi orang yang hebat dalam Islam. Dia tinggal seorang habis. Saya cakap boleh lah kan, terus saya hormat orang yang turun padang dia lagi hebat lah. Tapi kalau kita boleh macam tu, dan kita juga ada aset, kita ada banyak sekolah-sekolah, kalau kita boleh buatlah, kita bincang tengok. Assalamualaikum semua para mudir, kita sekolah-sekolah agama rakyat ni banyak tempat kita ni duduk dekat 6-7. Boleh tak satu boleh tak kita perasi, yang satu ni ustaz fokus on orang asli saja, kita akan support. Satu Malaysia punya gerakan dakwah, kita pergi cari orang asli kat dalam hutan, semua main talk di tahfiz ustaz. Boleh tak? Boleh, cantik, terima kasih ustaz. Tengok pula tahfiz yang satu lagi, ustaz pun ada ni. Boleh tak ustaz kita fokus dekat OKU saja? Semua orang KU seluruh Malaysia ni kita pergi kutip, kita pergi dakwah, main duduk di tahfiz ustaz. Kita pakai pam duit, kita sponsor. Jadi silibus sama, tapi cara OKU lah, bagi Quran Braille, bagi sistem fasiliti semua mesra dengan orang buta, semua ada line semua kan. Boleh tak? Ada alat pandang dengar apa semua. Pandang dengar apa? Alat dengar untuk orang buta kan. Boleh. Baru fardu kifayah. Kita menyediakan fasiliti. Orang asli, kami ada tahfiz, kami boleh main tahfiz untuk orang asli. Buta, kami ada tahfiz untuk orang buta. Apa lagi? Jenis apa? Fonok tu pasal kita ada dah bangunan tu banyak. Takut ulangan ni. Kita ada banyak, tapi dia wajah yang sama. Kalau kita boleh warnakan benda tu, seronok sikit, baru kita boleh fight dengan Kristian punya dakwah. Tak apa tuan-tuan, malam ni cakap banyak sikit, setahun tak main, bagi chance sikit, buka minda dulu, InsyaAllah. Baik, saya sambung lagi sikit kan, pasal ada bunyi dah tadi ni, tak apa kah? Saya sambung sikit kan, pasal macam baru mula ada bunyi dah ni. Para ahli tafsir dan ahli sejarah mengatakan bahawa raja dimasukkan itu ialah Namrud. Itulah jelaslah Namrud. Okey, baik. Salah seorang daripada 4 raja dunia, iaitu Namrud, dua orang beriman, 2 orang kafir. Yang beriman itu ialah Zulkarnain dengan Nabi Sulaiman, dan yang kafir itu ialah Namrud dan Bukhtansor. Dia buka nizam itulah yang pergi hukum orang Yahudi tu. 4 ini disebut sebagai 4 raja dunia. Dia masing-masing ada peradaban, ada kekuasaan yang sangat dahsyat. Okey, baik. Boleh sikit gitu tuan-tuan. Okey. As-Sa'di menyatakan bahawa perdebatan antara Ibrahim dengan Namrud ini terjadi pada saat Ibrahim keluar daripada api pembakarannya dengan selamat, tidak tersentuh sedikit pun oleh gelojoh api yang berkobar amat dahsyat. As-Sa'di mengatakan debat ni dengan kena lontak dalam api tu mana berlaku dulu? Lontak dalam api dulu. Sebab tu kita kena clear yang lontak dalam api, yang lontak Nabi Ibrahim dalam api tu bukan Namrud. Namrud petikai Nabi Ibrahim ni selepas Nabi Ibrahim selamat daripada api. Nabi Ibrahim kena lontak dalam api tu oleh Dewan Undangan Negeri dia. Tenang macam tu lah. Namrud kira Putrajaya. Ini Dewan Undangan Negeri ni yang sebab Nabi Ibrahim katok berhala tu. Maka Nabi Ibrahim dilontar ke dalam api, keluar, berita tu viral, Namrud pula turun. Berdebat lah, macam tu cerita dia tu. Itu yang Sa'di kata. Sa'di tokoh lah, ulama besar dalam sirah dan hadis, dalam sirah kata berlaku selepas lontaran api tersebut. Okay? Itu keyakinan Nabi Ibrahim AS kepada Allah. Satu ketika tuan-tuan, dalam peristiwa perang siri perang Yarmouk dan Qadasiyah, ataupun siri perang Islam lawan Parsi dengan Rom, ini berlaku dalam tahun yang sama. Satu tim lawan pergi serang Parsi, satu tim pergi serang Rom. Zaman siapa ni? Zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar buat gila, hampa duk pandang rendah kat orang Islam. Pun dengar orang Islam ni kecil anak. Rom dengan Parsi besar, tapi dia duk pandang rendah Islam. Lagu Islam ni tentera kecil-kecil, lagu duk boleh belasah. Dia ingat Islam ni apa? MU kot, duk kenal belasah. Tak apa. Kita pecah 2 tim serentak. Satu pi Parsi, satu pi Rom. Dalam satu siri peperangan tu tuan-tuan, saya nak cerita kata keyakinan kepada Allah ni, masuk ke satu perkampungan. Ini Ibn Katsir sebut dalam Bidayah Nihayah. Khalid Al-Walid tengok ada satu orang tua ni, perkampungan tu, satu kampung tu pandai buat racun. Dia bakat dah tawan orang kampung tu, tak perang lah, dah perang dengan tentera, dah menang, maka masuk kampung tu, tertawan lah orang kampung tu. Bila masuk perkampungan yang kecil tu, kampung tu memang terkenal dengan perkampungan orang pandai buat racun. Ini wilayah Parsi.
Maka satu orang tua ni, dia selit racun dekat poket jubah dia. Dia fikir ni harapan terakhir dia lah. Kalau jadi apa-apa sekali lagi, aku nak tuang buah racun ni dalam cawan bagi mereka minum. Aku mana aku nak fikir, aku nak ketiak, aku mana nak buat racun ni nak bagi orang Islam minum. Maka Khalid Walid perasan, Khalid Walid tanya orang tua tu, apa yang ada di pinggang pakcik ni? Ni dialog saya buat lah. Bukan mungkin dia panggil apa, saya tak tahulah. Tapi Khalid Walid tanya, apa tu? Maka orang tua tu kata, nak abang kata takut dengan orang Islam ni, cerita benda betul tu cerita benda betul. Tadi yang kata nak muhung tadi tu, yang kata nak buh racun tu, dia cerita benda betul. Dia kata tak, dia racun. Tu pun antara kelebihan yang Allah bagi ya tuan-tuan. Kalau orang tak berani menipu dengan kita, tu kelebihan tu sebenarnya. Tu karamah juga tu. Dengan kita orang bahasa gerun, dia nak menipu dah, tapi dia main tengok mata kita, dia tak berani tipu. Tu kelebihan. Orang tua-tua dulu banyak kelebihan macam tu kan. Cakap benar tu Maka orang tua ni kata racun. Maka Khalid Walid kata, boleh buat apa racun ni? Maka orang tua ni kata, racun ni sekali minum piam lah. Ini kira grade king punya lah, bukan grade biasa-biasa punya. Grade super king punya. Maka Khalid Walid kata, main nak try tengok. Hai, dia nak try. Ini bukan apa nama coklat susu, ni racun. Tapi Khalid Walid punya keyakinan kepada Allah, main nak try. Khalid Walid kata, orang tua ni pun, apa lah anda nak try kan. Untung-untung mati, kami seronok masa Khalid Walid general masa tu. Masa Khalid Walid nak try tu, para sahabat dengan para tabi'in ataupun para sahabat beberapa orang dan para askar-askar muda tabi'in ni mengatakan, wahai general, racun ni, boleh mati ni. Khalid Al-Walid kata, yang menghidupkan dan mematikan Allah. Tapi kita jangan try lah nah. Ni Khalid Al-Walid. Kita jangan duduk tebiang pi. Khalid Walid pun dia baca bismillah, ada doa sikit, dia makan racun tu. Dalam Bidayah wa Nihayah kata dia ambil, dia buh di mulut, makan. Tak mati tuan-tuan. Tak mati. Bila kita tak mati, Khalid Walid kata lah, tekat ni saya jaga racun apa? Dan benda tu viral sampai ke kampung-kampung sebelah. Bukan kata depa tu menyerahkan lah, siap masuk Islam ke. Itu dakwah, hikmah dan tawakal, kebergantungan tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya tuan-tuan, kita sampai level tu pun kita boleh tapi kita tak sampai level tu, betul tak? Di dalam kitab yang sama tuan-tuan, di dalam kisah orang-orang terdahulu, tuan-tuan cari dalam bab Nabi Isa berjalan di atas sungai tu kan, di atas sungai tu, para sahabat Hawariyun dia tengok, kata macam mana Nabi Allah boleh berjalan. Nabi Isa kata tu dalam kitab, kata hampa pun boleh kalau ada keyakinan. Tapi bila hampa nak pijak tu, yakin tak yakin? Yakin dia rasa juga tak yakin sikit tu. Yang tu yang sikit tu yang pada ini tu. Tapi kita jangan duduk tebiang pasal kita tahu kita label tu mana kan. Tapi nak kata keyakinan absolute kepada Allah, total, insya-Allah. Allah tak pernah mensiakan keyakinan para hamba, doa para hamba. Baik. 8.23. Boleh jawab sikit lagi tak tuan? Rasa tak puas baru mula sangat ni. Sikit lagi baik. Abdul Razak meriwayatkan dari Muammar dari Zaid bin Aslam bahawa pernah satu ketika Namrud mengadakan jamuan makan. Ramai orang datang kepadanya untuk makan-makan. Ibrahim termasuk yang diundang dalam jamuan makan bersama itu. Ini Abdul Razak meriwayatkan. Abdul Razak ni Abdul Razak mana ni? Adakah Abdul Razak bin As-San'ani? Meriwayatkan dari Muammar dari Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam ni ulama perawi yang wafat awal ke ni 130 Hijrah lebih kurang. Dia kata Zaid bin Aslam ni cerita Zaid bin Aslam ni yang cerita, dia bukan sahabat ni. Bahawa dia pernah satu ketika dia sahabat bukan. Pernah satu ketika Namrud buat jamuan makan, panggil Nabi Ibrahim sekali. Ibrahim tidak pernah berkumpul dengan raja kecuali pada hari itu sahaja, iaitu suatu hari yang mana terjadi perdebatan antara dirinya dengan raja. Maknanya perdebatan tu berlaku dalam satu jamuan. Zaid bin Aslam ni cerita. Tapi Zaid bin Aslam ni dinilai dalam kitab perawi Jarh wa Ta'dil, dia ada sikit masalah lah. Dia suka cerita, tafsiran cerita dia tu sedikit ada masalah. Tapi tak apalah, bila Ibn Katsir masuk, kita hormat sajalah. Maknanya Zaid bin Aslam kata peristiwa ni berlaku dalam jamuan makan. Namrud panggil duduk ramai-ramai jamuan makan, maka dia nak malukan Nabi Ibrahim masa tu, tapi akhirnya dia yang dimalukan dengan orang ramai.
Dan disebut dalam ni, dia kata Ibrahim tidak pernah berkumpul duduk dengan raja kecuali sekali itu saja. Memang ada orang hebat, Ibrahim tentu hebat dah, tapi memang ada orang hebat, orang agama, orang ulama yang tak suka duduk dengan raja. Antaranya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ni terkenal orang yang sangat tegas dengan pemerintah, sangat tegas, sangat tegas. Kemudian Ibn Syihab Az-Zuhri. Ibn Syihab Az-Zuhri ni tok guru Imam Malik. Orang selalu kata Ibn Syihab Az-Zuhri ni baik, tapi dia ada masalah pasal dia ni pro pemerintah. Tapi ada riwayat yang kuat cerita pasal pernah satu ketika pemerintah masa tu, zaman Ibn Syihab Az-Zuhri ni zaman Bani Umayyah. Bani Umayyah ni depa tak suka kat Sayyidina Ali lah. Maka satu ketika pemerintah tu betul lah, tak suka kat Sayyidina Ali dan tak suka kat Siti Aisyah. Sat Umayyah, betul kan? Bani Umayyah, sungguh. Dia tak suka kat Sayyidina Ali. Bukan tak suka kat Siti Aisyah, minta maaf. Suka kat Siti Aisyah, okey lah dengan Siti Aisyah, minta maaf. Yang tak suka Siti Aisyah tu Syiah. Jadi pemerintah ni dia suruh setiap seorang ulama ni sebutlah keburukan Sayyidina Ali, macam tu lah. Macam tu. Bila sampai dekat Imam Ibn Syihab Az-Zuhri ni, dia tak mau sebut. Macam tu lah lebih kurang ringkas cerita ni. Akhirnya pemerintah ni katalah, hang ni menipu, kata kat dia. Maka dia dengan tegas dia berani sebut depan raja. Dia kata menipu apa dalam bahasa kita maaf sebut lah, bahasa utara kata kepala bapa macam tu lah, bahasa kita. Tapi dalam bahasa Arab macam maki, dia kata semoga hang mempuih, pok hang mempuih, macam tu lah. Dia kata kat raja. Pasal raja tu dah suruh dia hina Sayyidina Ali, dia tak mahu lah. Walaupun zaman tu dia pun tak suka kat Sayyidina Ali zaman tu. Yang mengubahnya ialah Umar bin Abdul Aziz. Tapi pemerintah sebelum tu dia pun tak berapa suka kat Sayyidina Ali. Sampai sebut, sampai maki dalam khutbah. Tu sejarahnya. Tapi Ibn Syihab Az-Zuhri kata tak ada, tak boleh fitnah Sayyidina Ali. Kalau hang tuduh aku menipu, sebagai hang mati pun hang mati, macam tu lah. Dia kata kalaulah satu hari keluar suara daripada langit mengatakan tipu dihalalkan hari ni, aku takkan menipu juga, dia kata. Pantang aku menipu. Tu Ibn Syihab Az-Zuhri. Tu tokoh ulama hadis. Dia kata kalau tipu tu halal pun aku takkan tipu. Maksudnya tipu ni tak elok. Jadi maka peristiwa tu berlaku pada jamuan makan malam, dan Namrud berniat nak malukan Nabi Ibrahim. Akhirnya dia yang malu. Okey, baik. Namun setelah itu tidak seperti orang lain, yang mana mereka diberikan makanan. Sebaliknya Raja Namrud itu tidak memberi makanan pun kepada Ibrahim. Bahkan dia keluar daripadanya tanpa membawa makanan sedikit pun. Rupanya jamuan tu Namrud buat nak bagi rakyat dia main makan. Dan rakyat dia biar susah. Dia hebat, tapi rakyat dia biar susah. Maka bila rakyat dia biar susah, maka senang pemerintah nak atok rakyat. Dia bagi duit, dia bagi habuan, rakyat ikut lah. Ini sejak azali dulu lagi lah. Pemerintah ni dia seronok rakyat dia bodoh, dia seronok rakyat dia susah, agar dia boleh bagi duit, rakyat akan ikut dia. Jadi lagu tu. Bukan saya kata ni, dalam ni sebut Namrud dia buat lagu tu. Dia nak bagi orang ikut dia, dia rendahkan taraf kehidupan rakyat. Jadi satu malam dia buat jamuan, dia bagi duit, pakat main. Pakat main. Sebab tu saya tak mau panjang. Dah saya nampak, saya tak bawa setuju yang bagi duit seketui-seketui tu, bagus bagi tu. Tapi yang tu tak boleh jadi amalan. Yang tu tak boleh jadi indikator. Indikator bagusnya kerajaan ni, samalah kerajaan ni ke hari tu ke sebelum ni ke. Saya tak apa setuju bila gunakan bagi duit tu sebagai satu indikator bagusnya kerajaan ni. Bagi saya itu menandakan kerajaan tu lemah. Sebab bermaksud rakyat sangat perlukan duit cash. Faham tak maksud saya? Kalau bagi ambil, bukan tak ambil duit kita. Tapi saya abang kata yang tu tak boleh jadi modal. Kalau benda tu jadi modal yang popular, orang kata kenapa kerajaan ni bagus? Pasal dia bagi duit banyak. Yang tu saya tak apa suka. Pasal nanti dia akan jadi tahap awak rakyat ni nak kena nak bagi duit seketui habis. Orang nak kerja, orang nak kehidupan, orang maksudnya kehidupan, bukannya duit seketui. Kita bukan zaman Namrud. Sebab tu kita kena ubah mentaliti tu. Rakyat Malaysia ni lah. Kita ni okey. Maka Namrud dia buat lagu tu. Tok makan, tok duit mai. Kita bukan semut.
Kami nak peluang kerja, kami nak cukai rendah, kami nak turun harga makan, kami nak turun harga ni, kami nak dasar yang macam tu. Bukan, kami bukan tok duit, tok bukan. Bagi saya itu penghinaan kepada rakyat. Mata maaf belah mana pun saya tak kisahlah sebab semua buat. Tapi buat kita ambil dah, ambil bukan tak ambil. Cuma jangan jadikan amalan dan jangan jadikan itu indikator besar. Tu maksud saya. Bukan tu tak setuju jangan ambil, bukan ambil duit kita. Cuma jangan jadikan tu poin paling besar, no? Saya ingat dulu Mahathir pun dia kata dia tak setuju benda tu kan. Tapi bila dia naik dia pun bagi. Pasal benda tu laku kat Malaysia ni. Modal tu besar, saham apa? Benda tu laku. Yang tu maksud saya tu laku tu yang tak mau. Ya. Bukan nak kata rakyat Malaysia teruk. Nak abang kata depa rendahkan taraf hidup kita sampai tahap kita sangat memerlukan cash. Kalau 500 pun tuan-tuan berapa lama boleh tahan? Berbanding dengan dapat kerja. Baik. Tak apalah, lagi 3 minit. Nabi Ibrahim pun balik tanpa dapat apa-apa. Balik tanpa dapat apa-apa. Maka tetapi bila isteri dia duduk di rumah, ketika mendekati keluarganya, bila Ibrahim fikir keluarga dia ada di rumah, duk harap makanan buat balik ni. Maka Nabi Ibrahim fikir aku nak buat apa ni? Ibrahim pun menuju ke gundukan pasir, lalu mengisi kedua-dua kantung miliknya seraya mengucapkan, aku akan menyembukkan keluargaku jika aku tiba di tengah-tengah mereka setibanya. Jika aku berada di tengah-tengah mereka. Ibrahim kata tak apalah kalau anak bini aku duk tunggu, duk harap makan. Aku nak buat mana lagi balik-balik tak ada apa, hampa pula. Lalu aku pergi di satu gundukan pasir, ambil pasir, bubuh dalam gundi ni bekas lagu beras tu. Aku balik rumah. Sampai rumah lagi aku nak sembang sampai depa lena. Sekurang-kurang depa tengok tu depa tak hampa sangat. Padahal ni pasir Tapi aku nak Ibrahim plan macam tu, aku nak sembang sampai depa lena. So aku fikir macam mana nak cari makanan kat depa. Setibanya di rumah, dia terus meletakkan barang bawaannya itu. Sampai rumah dia letaklah uncang tu. Kuasa Allah dia yang terlena. Dia yang terlena. Saya habis cerita ni tak mau bagi tergantung. Setelah bangun, Ibrahim mendapati isterinya menyediakan makanan yang banyak. Maka Ibrahim bertanya, di manakah kamu mendapat makanan ini? Maka jawab isterinya, daripada bekas yang engkau bawa tadi semalam. Dengan demikian Ibrahim mengetahui dah bahawa perkara tersebut merupakan rezeki yang dikurniakan oleh Allah kepadanya dan keluarganya. Ibrahim dah Nabi dah masa tu. Tapi dia tak minta terus Kalau susah minta. Maknanya dia ikhtiar juga. Allah pasti bagi punya. Allah pasti bagi. Allah pasti bagi. Soalannya kita minta ke tak? Mesti bagi. Kita ingat yang tu. Allah mesti bagi tuan-tuan. Minta Allah mesti bagi. Tak pernah kita minta tak dapat. Lambat dengan cepat lah. Yakin lah tuan-tuan. Kita sakit teruk, sakit lutut, ingat tak? Nak rokok payah, nak sujud payah. Lah kita boleh rokok. Ingat tak? Betul lah Bagi tak? Bagi tu dapat, kita lupa. Kalau tu sakit kepala tu, ya Allah, sakit lah, ya Allah, nak bergerak pun sakit. Lah, mana sakit dah? Hilang tak sakit tu? Hilang. Allah bagi tak? Bagi. Tapi kita lupa. Allah mesti bagi tuan-tuan. Teringat satu-satu benda mesti dapat. Pasal tak? Dapat. Lambat dengan cepat. Wallahu ta'ala alam. Kita sambung bulan depan lah insyaAllah. Mudah-mudahan kita panjangkan umur, dimurahkan rezeki. Minta maaf lah tuan-tuan setahun tak main ni cerita macam-macam lah. Allah merzaqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa lamal malakatil muqarrabin wa hdina fi hidayatil arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al lillahi fila wa la ma'na wa la matba'una syaqila matula wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.